5 filem ejen rahsia yang menarik. Ejen risikan dalam filem digambarkan sebagai seorang bergaya, tangkas dan cekap melakukan apa saja. Antara watak perisik yang popular dalam filem aksi adalah watak seperti James Bond. Ejen risikan sebenar dalam dunia nyata biasanya bukanlah bombastik di dalam kehidupan mereka. Mereka orang biasa, lebih kepada ejen kerajaan atau agensi risikan yang cuba hidup di kalangan masyarakat tanpa mewujudkan sebarang kontroversi atau syakwasangka. Mari kita kenali 5 filem ejen rahsia yang menarik. Nombor 5, Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Sekiranya anda ingin mendapatkan gambaran sebenar kerenah birokrasi yang dilalui ejen risikan dalam menjalankan tugas, anda boleh menonton filem Tinker, Tailor, Soldier, Spy yang ditunjangi aktor handalan iaitu Gary Oldman. Berbeza dengan watak fiksyen, ejen risikan sebenar dalam dunia nyata biasanya bukanlah bombastik kehidupan mereka. Mereka orang biasa, lebih kepada ejen kerajaan atau agensi risikan yang cuba hidup di kalangan masyarakat tanpa mewujudkan sebarang kontroversi atau syakwasangka. Oldman memainkan watak seorang ejen risikan bernama George Smiley yang keluar daripada persaraan selepas kerajaan Britain merasakan ada di kalangan pegawai tertinggi agensi risikan British yang berpaling dadah bekerja untuk Kesatuan Soviet. Dibuat berdasarkan novel dengan judul sama tulisan novelis genre perisik terkenal John le Carré, dan teka-teki yang dipersembahkan sepanjang filem ini berjalan memang mengasyikkan. Durasi filem ini lebih banyak memaparkan mesyuarat, perbincangan, diskusi dan penyiasatan di kalangan pegawai-pegawai agensi kerajaan dalam usaha untuk mendedahkan siapakah dalang Soviet sebenar yang dicari. Nombor 4, Our Most Wanted Man. Sebuah lagi filem adaptasi novel John le Carré. Our Most Wanted Man membariskan mendiang Philip Seymour Hoffman sebagai ejen kerajaan Jerman bernama Gunther Bachmann yang bertanggungjawab memujuk seorang pelarian Czechnya untuk bekerjasama dengan Jerman bagi menyusup masuk ke dalam gerakan Al-Qaeda. Ini kerana kerajaan Jerman perlu mendapatkan bukti kukuh membuktikan kewujudan gerakan sindiket tertentu di Jerman menyeludup keluar dana bagi kegunaan Al-Qaeda. Yang menjadi fokus utama ialah Bachmann dalam misinya. Untuk mencapai matlamat itu, Bachmann menggunakan pelbagai kaedah yang dirasakan sesuai membentuk kepercayaan dengan pihak yang sepatutnya menjadi musuh. Tetapi akhirnya berkongsi hala tujuan kerana matlamat mereka serupa. Kisah yang dipaparkan dalam filem ini diinspirasi daripada insiden sebenar penculikan lelaki bernama Murat Kurnaz, seorang penduduk tetap Jerman berkerakyatan Turki yang berhadapan siasatan dan seksaan didalangi tentera Amerika Syarikat. Lebih 5 tahun dalam penjara, dia ditahan tanpa sebab dan akhirnya dibebaskan selepas gagal dibuktikan terlibat dengan mana-mana gerakan yang disifatkan aktiviti keganasan. Nombor 3, Argo. Filem Argo yang dibintangi dan diarahkan Ben Affleck mempunyai premis jalan cerita yang kedengaran lucu. Agensi risikan CIA Amerika Syarikat mahu menyelamatkan pegawai diplomatik mereka yang terkandas di Tehran, Iran semasa berlakunya krisis tebusan tahun 1979 yang didalangi kumpulan pelajar bersenjata di Tehran. Menggunakan kekerasan, kumpulan pelajar itu bertindak mengepung bangunan kedutaan Amerika Syarikat dan menjadikan 52 orang pegawai dan pekerja yang ada dalam kompleks tersebut tebusan mereka selama 444 hari. Antonio Mendes adalah pegawai CIA yang ditugaskan mengetuai pasukan seramai 6 orang petugas. Diberi tanggungjawab membawa keluar sekumpulan pegawai berprofil tinggi dari Tehran. Bagi melindungi rancangan itu, Mendes dan pasukannya menyamar sebagai kru produksi filem ditugaskan melakukan penggambaran sebuah filem berjudul Argo di sana. Bagi membolehkan mereka menyusup masuk ke situ, Mendes banyak dibantu pegawai risikan dan pegawai kedutaan dari Kanada, yang sebenarnya adalah perancang sebenar operasi rahsia ini, tetapi malangnya tidak diterampilkan peranan sebenar mereka sepanjang durasi filem. Nombor 2, Bridge of Spies. Bridge of Spies membariskan Tom Hanks sebagai seorang peguam sebenar bernama James Donovan. Selain berkemahiran dalam undang-undang, Donovan juga mempunyai latar belakang ketenteraan hasil penglibatannya sebagai pegawai tentera laut Amerika Syarikat berpangkat komander.
Dia diarah agensi CIA untuk menggunakan kepakarannya membantu usaha membawa pulang seorang juruterbang Amerika Syarikat yang ditangkap di Kesatuan Soviet bernama Francis Powers. Powers ketika sedang menjalankan operasi risikan ditembak jatuh di Sverdlovsk ketika itu dalam jajahan Kesatuan Soviet. Perang politik yang berlaku di antara Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet akibat insiden ini memulakan krisis yang dibimbangi meledak di antara kedua-dua buah kuasa besar dunia. Bagi mendapatkan jalan tengah, Donovan dipanggil membantu kerana pernah menjadi peguam bela seorang perisik KGB Rusia 5 tahun sebelum itu yang bernama Rudolf Abel. Atas bantuan Donovan, Abel berjaya mengelakkan diri daripada dikenakan hukuman mati. Nombor 1. The Lives of Others. Di antara kesemua filem yang dipaparkan dalam senarai ini, filem ini mungkin kurang dikenali. The Lives of Others adalah sebuah filem Jerman yang memaparkan taktik polis rahsia Jerman Timur mengintip kehidupan orang ramai untuk mengumpulkan maklumat. Jika anda tidak tahu, filem ini pemenang anugerah filem asing terbaik Anugerah Akademi tahun 2006. Seorang polis rahsia atau Stasi bernama Hauptmann Gerd Wissler ditugaskan mengintip seorang penulis skrip bernama Georgi Dreman kerana dikhawatiri Dreman mempunyai niat tersirat di sebalik semua kegiatan aktivisnya. Bagaimanapun, selepas lama mendengar sendiri semua masalah peribadi yang dilalui Dreman dan pasangannya, Wissler akhirnya mula simpati membantu Dreman secara rahsia dengan melindungi maklumat yang dirasakan sensitif daripada dilaporkan serta membantu secara langsung menghilangkan bukti ketika serbuan. Tanpa Dreman sendiri faham kenapa semua rahsianya terpelihara, mengesyaki ada sesuatu yang mencurigakan berkenaan tindak tanduk Wissler. Pasukan polis rahsia Jerman mula menjalankan siasatan berbeza ke atas pegawai mereka sendiri.